Kita intro dulu. La 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 la. Ekonomis terkemuka yang menjadi kebanggaan anak-anak papa tiba-tiba koyak dengan saya pula dah. Apa cerita ni? Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita memulakan video ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inginlah saya mengumumkan kepada anda bahawa ini adalah video saya yang ke-1000 di-upload dalam YouTube. Alhamdulillah, sangat-sangat luar biasa. Terima kasih atas segala sokongan anda selama ini daripada awal sampai ke hari ini. Saya ingat lagi, channel saya ini dah bermula sejak tahun 2013 lagi. Tetapi memang dorman lah, tak ada video, tak ada apa semua, sekadar ada channel. And then kemudian saya aktif kejap pada tahun 2020 ketika saya begitu rajin buat live dekat Facebook pada ketika itu, terutamanya ketika COVID, dan kemudian kembali dorman adalah dalam mungkin 2-3 bulan kot saya aktif, lepas tu saya dorman, sampailah saya kembali aktif betul-betul bermula pada Februari 2023. Masa itu memang saya bersihkan channel saya, cuma tinggal 2 atau 3 video saja yang lama-lama yang saya tinggalkan, dan kemudian saya buat video-video baru sampailah ke hari ini, video yang ke-1000. Sangat-sangat luar biasa. Saya pun tak sangka boleh sampai ke tahap ini, dan Alhamdulillah saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana terus menyokong saya, yang memuji, yang memberikan pandangan, yang mengkritik, yang mengutuk, semuanya. Anda semualah yang telah mencahayakan channel saya selama ini. Kita balik pada topik kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seperti mana yang anda tahu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada petang semalam saya telah mengeluarkan satu video mengkritik podcast Yang Bakar Menteri yang menampilkan antara lain Rafizi Ramli, of course lah dia punya podcast, dan juga tetamu beliau iaitu Nazri Hamdan, seorang ekonomis yang memang kelihatannya agak pro kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional, di mana podcast itu saya kritik kerana dia punya formatnya macam yang kita jangkakan, macam yang saya, Wabi Viral dan rakan-rakan telah jangkakan. Podcast itu hanyalah bertindak sebagai Nazri tanya soalan dan Rafizi akan goreng sampai ke sudah. Benda ini berlawanan dengan format debat, di mana selama ini memang kita cakap dah, kalau nak Rafizi dah ajak debat, debat sajalah. Debat ada format dia, ada penyangga masa dia, ada dia punya susun atur dia. Tetapi nak macam mana, Rafizi enggan berdebat, berdolak dalih, sampai blok Wabi Viral, sampai blok semua orang yang tak sekepala dengan dia, dan sekarang kita cuma dihadapkan dengan satu podcast short sendiri. Tetapi tuan-tuan sekalian, dalam kritikan saya itu, saya bukan nak kritik apa yang Nazri cakap ketika podcast itu. Saya telah mengkritik kenyataan Nazri yang ini, iaitu antara lain Nazri telah menyatakan ekonomi Malaysia ialah ekonomi Robin Hood, di mana saya telah memberikan fakta kepada anda semua betapa ekonomi Malaysia ini bukanlah ekonomi Robin Hood, sebaliknya ekonomi Godzilla. Ekonomi Robin Hood konon-kononnya bak kata Nazri, dia cukaikan kepada yang kaya dan berikan kepada yang miskin. Tetapi ekonomi Godzilla pula maksudnya lah seseorang sepak buntut Godzilla, Godzilla marah, dia hancurkan satu bandar sampai orang yang tidak berdosa menjadi mangsa. Itu kritikan saya. Tetapi saya telah dimaklumkan oleh salah seorang yang telah mengikuti saya betapa Nazri Hamdan telah respon video saya itu dekat X. Tapi dia bukan respon kritikan saya. Dia cuma kata terima kasihlah kerana mengkritik, tetapi kalau orang macam ni diajak untuk podcast Rafizi, dia nak join ke tak? Ke dia nak mengelak dengan pelbagai alasan? Dalam erti kata lain, nampak macam Nazri ni sedikit koyak dengan kritikan saya. Dia ucap terima kasih, tapi dia nak bahan saya pula. Dan sudah tentulah, bila dekat X ini, macam mana kita tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang merupakan lubuk kepada penyokong-penyokong Pakatan Harapan Barisan Nasional dengan gaya bahasa yang tak bertamadun, macam-macam lagi lah. Anda boleh tengok keratan-keratan yang telah saya sertakan ini, di mana rata-rata mereka hanya resort kepada hendak menyerang peribadi saya. Mereka bukan nak berhujah terhadap apa yang telah saya kritikkan. Mereka bukan nak berhujah secara ilmiah, tetapi mereka hanya berminat untuk menyerang peribadi. Beritahu saya ni ada isteri 2 lah, buka kedai bekam dekat Gombak lah, dan macam-macam lagi. Tapi itulah, apa sahaja yang mereka cakap itu bukan satu rahsia pun masalahnya. Saya rasa ramai orang dah tahu dah saya punya status macam mana, kedai saya apa, perniagaan saya apa. Jadi agak pelik lah bila mereka konon-kononnya nak menyerang saya berdasarkan kepada kerjaya saya buat dan sebagainya, memperlekehkan tentang tahap kelayakan saya dan sebagainya. Which is, kau nak tak puas hati dengan hujah, kau balas hujah je lah masalahnya kan. Tapi ini menunjukkan betapa anak-anak papa ini memang dia tak berapa berakal lah. Kalau mereka ini berakal, mereka dah balas dah hujah saya itu dengan hujah mereka. Tetapi tak apa. Beberapa perkara yang saya nak sentuh dekat sini. Kita balik patah ke belakang sikit. Nazri Hamdan koyak dan menyatakan, okey fine, budak ni okey tak kalau kita ajak pergi podcast Rafizi ke dia akan mengelak? Pertamanya, wahai Nazri, kita dah cakap awal-awal, kita tak pernah elak. Wabi Viral tak pernah elak. Sesiapa pun takkan elak Rafizi. Dengan syarat debat. Rafizi mula-mula ajak debat.
bukan ajak bincang-bincang podcast short sendiri. Bila debat ini, macam saya katakan tadi, dia ada dia punya format. Setiap orang ada limit masa, 10 minit, 15 minit, 7 minit, macam tu lebih kurang. Dan dalam tempoh masa itulah dia kena bercakap semua poin dia, dan bila masa dah tamat, dia tak boleh nak goreng lagi dah. Dan akan ada seorang moderator yang akan mengawal segala keadaan. Macam podcast, kita tengok podcast yang bakal menteri tu. Yang bertanya soalan, Nazri and then Rafizi akan goreng sampai ke sudah. Dan benda itu akan menjadi sekadar Q&A. Kita bukan nak Q&A, kita nak debatkan masalahnya. Tetapi Rafizi enggan. Tapi yang kelakarnya, bila Rafizi enggan sampai tukar format, tak ada pula orang kata Rafizi penakut. Sedangkan Rafizi ini memang bapak penakut. Kalau dia tak penakut, tak adalah dia blok Wabi Viral dekat X. Tak adalah dia blok saya dekat Facebook. Dan yang paling kelakarnya tuan-tuan sekalian, Rafizi punya hangin dan tak nak terima kritikan serta takut menjawab kritikan sampai dikatakan dia telah blok Ong Kian Ming dekat X. Bayangkan, Ong Kian Ming, satu Pakatan Harapan. Ong Kian Ming ini dari DAP, mengkritik Rafizi pasal padu. Tapi Rafizi tak puas hati, pergi blok orang tu. Apa cerita masalahnya? Orang macam ni ke yang kita nak ajak berdebat ke, berbincang ke apa-apa ke? Memang taklah. Memang dia tidak akan play fair dan dia memang akan sentap, dia akan beremosi sampai ke sudah dia akan spin kau-kau punya. Baik, tak payah debat kalau macam tu. Yang keduanya, berbalik kepada mereka yang menyerang peribadi ini. Sampai ada yang kata, oh kedai dia dekat rumah saya, dekat Melewah. Orang macam ni tuan-tuan sekalian hanya berani berkokok dekat social media saja. Datang jumpa saya depan-depan tak berani. Mereka ini hanya tahu pandang saya dari jauh. Tantah orang ini kan, yang Faris Alias ni contohnya, yang kata, oh kedai ni ting kosong je sebagainya kan. Tantah bila lalu depan kedai saya tak perasan dia sebab dia pakai mask, tak ada gambar langsung yang dia tak pakai mask, tak tahu muka dia macam mana. Tantah bila lalu depan kedai, terserang pandangan saya, dia pun akan sengih, senyum. Kan, senyum kat saya. Saya pula dengan setiap orang saya senyum, tak ada masalah. Saya tak ada macam nak tunjuk what ke, kau ni siapa? Tak ada. Dengan semua orang saya senyum. Anda boleh bajet lah. Tanyalah siapa-siapa yang pernah jumpa saya dekat luar. Saya akan sentiasa melayan setiap orang yang menegur saya dengan baik, tak ada masalah. Saya tak pernah tanya kau ni sokong aku ke, kau tak sokong aku ke, kau ni anak papa ke, anak abah ke, saya tak pernah tanya. Sesiapa yang tegur saya akan layan sebaiknya. Agaknya Faris ini macam tu juga kot. Bila jumpa kat luar mungkin angkat tangan, mungkin senyum, tapi dekat belakang-belakang hentam saya pula. Orang macam ini nama dia bacul. Orang bacul ini tak sepatutnya berada dalam lapangan politik maya. Duduk dan diam, gentil skrotum saja. Itu lebih layak untuk anda. Dan pada mereka yang duk serang peribadi ini, hentikanlah. Saya tak terkesan pun masalahnya. Bukannya tak pernah. Saya terlibat dunia maya ini, politik maya ini tuan-tuan. Dah berbelas tahun dah masalahnya. Dah lali dah. Kena hentam, kena kutuk, kena kritik. Saya pernah marah dulu, saya pernah ngamuk dulu. Bila dah berusia macam ni, macam malas dah. Kena hentam-hentam lah. Aku ada pandangan aku, kau ada pandangan kau. Sekarang kau lah macam mana pun. Tetapi bila engkau hentam peribadi dan tidak menghentam pandangan aku, maka kita tahulah yang orang itu sebenarnya IQ dia tak kat mana. Dan yang ketiganya, berkenaan dengan kritikan saya terhadap Nazri Hamdan. Saya kritik bukan penampilan Nazri dalam podcast itu. Macam saya katakan, saya kritik berkenaan dengan kenyataan Nazri yang ekonomi negara ini adalah ekonomi Robin Hood. Di mana saya telah memberikan fakta. Saya dah cakap tadi dah. Saya memberikan fakta kepada anda betapa kerajaan Madani ini tidak pernah mengenakan cukai-cukai khas untuk orang kaya-kaya. Jadi macam mana anda nak kata yang ekonomi Madani ini mencukaikan yang kaya untuk memberikan kepada yang miskin? Hakikatnya tak macam tu. Apa cukai yang dikenakan pada orang kaya-kaya? Cukai pewarisan harta, inheritance? Tak ada. Cukai dagangan saham? Tak ada. Cukai capital gain tax? Tak ada. Cukai korporat? Tak ada. Tak satu pun cukai orang kaya-kaya ini dikenakan kepada orang kaya. Yang dikenakan tarif elektrik naik, which is benda ni akan efek kepada end user. Apa lagi? SST 8% untuk logistik juga akan efek kepada end user. And then apa lagi? Masalah diesel lepas ini tidak akan ada subsidi untuk orang kaya-kaya. Tidak akan ada subsidi untuk pengangkutan. Pun sama juga akan efek kepada end user. End user ini siapa? Orang miskin, B40, M40. Jadi ekonomi Malaysia ini bukan ekonomi Robin Hood. Saya nyatakan ekonomi Malaysia ini adalah ekonomi Godzilla. Tetapi itulah, Nazri instead of cuba untuk membalas kembali hujah saya tersebut, tetapi dia memilih untuk memandang rendah pada saya dengan mengatakan bahawa okey kita kritikan tapi nak tak kalau orang ni kita hadap ke Rafizi. Saya bukan kritik Rafizi pada ketika ini. Saya kritik pandangan anda. So anda lah kena jawab pandangan anda tu kalau anda nak jawab lah. Kalau anda tak sudah jawab tak apa, tak ada masalah. Saya tak heran pun masalahnya. Sebab hakikatnya sekarang ini
tanyalah sesiapa pun rakyat Malaysia, mereka akan jawab ekonomi Malaysia ini bukan seperti yang Nazri katakan. Itu cuma satu naratif yang cuba ditanamkan oleh orang-orang seperti Nazri ini untuk mengelirukan orang ramai, untuk mengalihkan perhatian. Konon-kononnya, oh betul lah ekonomi madani ini untuk bantu orang miskin. Padahal tidak. Tidak sama sekali. E-Madani pun payah nak dapat. Jadi tuan-tuan sekalian, macam saya katakan, saya tidak masalah dengan kritikan. Saya tak ada masalah pun nak kutuk saya ke apa-apa ke. Even dekat komen-komen dekat YouTube atau TikTok pun ramai je hentam saya. So what, silakan. Mana saya nak jawab, saya jawab. Mana saya tak nak jawab, saya biarkan. Itu saja. Tidak menjadi kudis bagi saya. Tetapi saya tetap akan menggunakan segala hak saya selaku rakyat Malaysia berdasarkan kepada Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, kebebasan bersuara dan mengkritik untuk terus mengkritik kerajaan of the day. Sekarang ini, giliran Anwar Ibrahim dan kerajaan Perpaduan Madani yang menjadi mangsa kritikan saya. Mungkin lepas ini kalau kerajaan bertukar dan kerajaan yang baru itu juga buat perangai yang sama atau lebih teruk lagi, juga mereka ini akan menjadi bahan kritikan saya juga. So what? Saya tidak ada alliance dengan mana-mana pihak. Saya tidak perlu untuk hormat ataupun tunduk kepada mana-mana pihak. Tak ada perlu pun. Sebab saya tidak bergantung harap pada mana-mana pihak. Tak ada siapa bayar saya. Tak ada siapa yang sponsor saya. Tak ada siapa yang memberikan duit kepada saya. So, saya bebas untuk kritik sesiapa sahaja yang nak. Tetapi saya punya prinsip ialah saya kritik the government of the day. Kerajaan yang tengah mentadbir pada ketika itu. Anda suka, anda tak suka, suka hati anda. Saya tak pernah heran pun masalahnya. Tetapi yang paling penting sekali tuan-tuan sekalian, kita kalau nak balas hujah, balas dengan hujah. Jangan balas hujah dengan serang peribadi. Itu perbuatan orang yang bacol, orang yang tak ada IQ, orang yang mempunyai tahap pemikiran yang lebih rendah daripada beruk-beruk di hutan. Dan anda kata kalau anda kekal hendak buat perangai macam tu, tak payah sembang banyak. Mungkin beruk-beruk di hutan itu akan beratur bertanyakan soalan ini kepada anda. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?